Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Karim, ya Wadud, kami memanjatkan kesyukuran kepadamu kerana mengizinkan kami untuk mengadakan dan berada dalam program perkongsian inovasi sempena sambutan Hari Guru Peringkat Negeri Pulau Pinang tahun 2022 ini. Ya Allah, ya Fa'alun lima yurid, kami memohon kepadamu agar engkau berkati majlis ini dengan limpah rahman dan rahimmu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan program ini mendapat keredaan dan hidayahmu. Di saat ini juga kami rafakkan tangan kehambaan, mengharapkan ihsanmu agar engkau teruskan dan lanjutkan kecemerlangan yang sudah kami capai, sama ada dalam bidang akademik maupun aspek pembinaan syahsiah, serta seterusnya mengerahkan kepada kami kecemerlangan demi kecemerlangan yang lebih bermakna dalam pelbagai bidang pada masa-masa akan datang. Ya Allah, Antal Ghaniyyu wa nahnul fuqara. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut, dan muliakanlah kami dengan ketakwaan, dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan dan kesejahteraan. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma ja'al khaira a'malina akhiruhu wa khaira a'malina khawatimuhu wa khaira ayyamina yawma alqaka fihi. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Johan atau pemenang anugerah emas untuk Convention Inovasi IPG KTB, Johan, dan pemenang anugerah emas untuk pertandingan bicara tuntas kategori pensyarah sempena IDBOS Gold Award in International Innovation in Teaching and Learning 2019, anugerah emas peringkat kebangsaan di IPG Kampus Darul Aman, Award of Gold dalam Virtual Expo of Innovation Products and System Design VIDE 2020, anugerah emas inovasi antarabangsa International University Carnival on E-Learning IUCEL 2021, dan anugerah emas inovasi antarabangsa pertandingan inovasi dan penyelidikan peringkat antarabangsa Serai 2021. Hadirin yang dikasihi sekalian, tanpa melengahkan masa, majlis dengan tunduk hormatnya mempersilakan Dr. Khairani binti Zakaria untuk memulakan pembentangan beliau. Dipersilakan. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang berusaha yang mulia Raja Syamsuddin bin Raja Saleh, Ketua Penolong Pembarakanan Sektor Pembelajaran JPM Pulau Pinang, seterusnya barisan bersetia Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang, barisan perusetia PPD Seberang Perang Utara, Pembentang 2 dan Pembentang 3, dan hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam sejahtera. Alhamdulillah, pada petang ini kita dapat berkumpul bersama-sama di Dewan Ibnu Sina. Bila kita sebut Ibnu Sina ni, kita tahu Ibnu Sina adalah satu tokoh
tokoh yang sangat hebat dalam bidang innovation kan. Jadi sangat sesuai lah diadakan kita perkongsian inovasi baru ni diadakan di sini. Okay, insya-Allah saya amat berharap kita seramai 800 orang ni dapat menghasilkan paling kurang satu projek inovasi. Okay, insya-Allah. Tanamkan dalam diri tuan-tuan dan puan-puan, hadir ke Dewan sebagai seorang innovator. Kita keluar nanti kita jadi innovator. Dan sangat bertuah pada petang ini sebab tuan-tuan dan puan-puan berkumpul dalam bidang yang sama, bidang bimbingan dan kaunseling. Di kiri kanan tuan-puan, di belakang, di depan, semua dalam bidang yang sama. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan dapat bersama memikirkan projek-projek inovasi, itu sangat bagus. Itu sangat bagus dan boleh menjadikan JPN Negeri Pulau Pinang sangat hebatlah. InsyaAllah. Okey, jadi saya harapkan mungkin perkongsian hari ini bersifat santai-santai saja. Okay, bersifat santai-santai saja yang mana dia merupakan satu bukannya ceramah lah, tapi mungkin kita berkongsi idea, berkongsi maklumat, berkongsi pengalaman supaya saya lihat guru-guru di hadapan saya yang muda belia ni akan jadi guru yang innovator insya-Allah. Okey, saya bentangkan di sini satu dapatan yang telah satu kajian yang telah dilakukan oleh pensyarah daripada Oxford University tentang the future of jobs. Okay, the future of jobs. Dan kita tahu klien kita adalah murid. Okay, sama ada murid sekolah rendah ataupun murid sekolah menengah. Okay, jadi apabila dibuat kajian tentang future of jobs dan didapati ini adalah dapatannya. Dan sangat membimbangkan jika kita masih lagi dalam tidak cuba melangkah lebih laju lagi, apabila dapatannya menyatakan bahawa 65% murid sekolah sekarang akan bekerja dalam bidang yang belum wujud lagi. Bayangkan sekarang ni mungkin kita nampak bidang pekerjaan dan mungkin tuan-tuan dan puan-puan sebagai guru bimbingan, kaunseling mungkin membimbing murid terutama sekolah menengah untuk dapat pemilihan ke universiti dengan bidang-bidang tertentu dengan mungkin dalam pemikiran mereka akan bekerja ini dan ini. Okay? Tapi sebenarnya apabila dibuat kajian ni dilakukan pada tahun 2020. Yang mana yang menyatakan 65% murid sekolah sekarang akan bekerja dalam bidang yang belum wujud lagi. Kemudian 47% pekerjaan yang ada sekarang akan diautomasikan dalam masa 2 dekad lagi. Jadi dia akan 47 pekerjaan kita tak akan ambil lagi pekerja manusia. Tapi mungkin robot, kadang-kadang kita pergi ke restoran nampak kan ada robot tu, jadi dia diotomatikkan. Bidang kerja tu dah tak diberikan kepada orang lagi tapi kepada robot. Jadi 47 pekerjaan yang ada sekarang akan diotomasikan dalam masa 2 dekad lagi. 2 dekad lebih kurang 20 tahun lagi. Dan pemula tahun 2020, 50% kurikulum program ijazah universiti tidak relevan lagi. Bayangkan di IPG mungkin terlibat asyik buat semakan semula. Sebab apa? Sebab 50% kurikulum yang ada sekarang dah tak relevan lagi. Bila mereka keluar convocation nanti, mungkin pekerjaan itu tak relevan lagi. Mungkin subjek itu tak relevan lagi. Seterusnya, dapatan juga menunjukkan pekerjaan yang tinggi permintaannya pada tahun 2022, contoh pekerjaan yang tinggi permintaannya pada tahun 2022 tidak wujud pada tahun 2012. Maksudnya kita kena melangkah 10 tahun ke depan. Kita perlu melangkah 10 tahun ke depan. Jadi apabila kita kena melangkah 10 tahun ke depan, kita perlu banyak berfikir, perlu banyak melakukan sesuatu untuk sama maju ke depan seperti negara barat dan sebagainya lah. Jadi itu sebenarnya yang patut kita lakukan.
Dan bila bercakap tentang apa yang kita perlu lakukan melangkah ke depan, maka tak dapat tidak inovasi lah yang terlibat. Sama ada inovasi dalam kurikulum, inovasi dalam sistem, inovasi dalam pelbagai bidang. Bila sebut inovasi, apa dia inovasi tu? Apa dia inovasi tu, cikgu-cikgu? Inovasi tu apa? Minta tolong cikgu-cikgu tolong pegang smartphone masing-masing. Tolong masuk www.menti.com. Kemudian masukkan kod 98577480. Wow. Okey, dah keluar tu sesuatu yang baru. Pakai lagi. Terima kasih kepada jawapan. Ada lagi? Jawapan yang sama pun boleh. Kalau pembaharuan, wow, ni ada beberapa soalan. Dah banyak dah tu. Okey, dah banyak dah. Ini adalah jawapan daripada tuan-tuan dan puan-puan. Dan kesemuanya sangat relevan dengan maksud inovasi. Okey, yang lebih ramai yang menjawab inovasi adalah pembaharuan. Okey, inovasi adalah pembaharuan, sesuatu yang baru. Okey. Okey, yang lebih besar itu adalah banyak ramai orang menjawab. Ramai orang. Okey. Apa maksud inovasi? Okey, ini jawapannya. Memang betul tuan-tuan dan puan-puan bagi jawapan tadi dah betul. Okey, inovasi adalah suatu pembaharuan atau perubahan untuk menghasilkan produk atau perkhidmatan. Okay, produk atau perkhidmatan. Okey, mungkin sikit lagi saya ingin dapatkan maklumat daripada tuan-tuan dan puan-puan. Siapa pernah menyertai pertandingan inovasi? Haji dan umrah tu makan masa hampir 2 bulan baru boleh siap. Jadi apabila makan masa yang banyak tu, tapi saya suka sebab saya nampak tadi dekat depan surau tadi ada replika. Okey, ada replika Kaabah tadi, alhamdulillah. Mungkin itu sangat membantu murid untuk mendalami topik haji dan juga umrah. Okey, jadi dia menjimatkan masa. Daripada 2 bulan tadi mungkin boleh singkatkan masa sebab dia boleh dapat melihat pembelajaran, melakukan pembelajaran di rumah. Secara sendirian pun boleh sebab dia lebih mudah faham sebab dalam bentuk apps ataupun aplikasi. Kemudian menjimatkan kos. Mungkin guru-guru tak perlu buat berkali-kali BBM. Kemudian mengurangkan beban guru lah. Boleh diakses di mana-mana dan juga bila-bila masa saja dan mempercepatkan. Itu adalah kepentingan inovasi. Tapi bagi saya, kita sebagai seorang guru, mungkin kelebihannya pada mengisi SPI KPM. Tuan-tuan dan puan-puan dapat isi, bila kita buat inovasi, kita akan buat penyelidikan. Okay? Kita akan buat penyelidikan. So kita pun ada dapat markah pada penyelidikan. Dan bila lama sikit macam saya mungkin berada dalam bidang inovasi ni dalam 2-3 tahun, kemudian saya diberi amanah untuk menjadi hakim pula. Okay, hakim mungkin hakim kebangsaan, hakim antarabangsa. Jadi itu pula menambah pada sumbangan kita dalam SPI KPM. Okay, jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila kita buat inovasi ni, kita dapat menyelam sambil minum air. Okay, serampang 3, 4, 5 mata sebab banyak benda yang kita boleh dapat. Okay, saya galakkan sangat-sangat pada tuan-tuan dan puan-puan, terutama dalam bidang bimbingan dan kaunseling ni memang kita ramai klien. Faham, ramai sangat klien. Okay, mungkin ada student yang suka marah, suka bully. Mungkin kita boleh fikirkan sesuatu yang boleh meredakan mereka. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan berada bersama-sama dengan kawan yang sama kapal, kiri, kanan, depan, belakang. So buatlah kumpulan dalam dewan ni supaya kita lebih dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada anak didik kita. Okey, seterusnya, siapakah guru yang berinovatif? Siapakah guru yang berinovatif? Okey, guru yang berinovatif adalah guru yang kreatif. Okey, kalau dia mengajar, dia pelbagaikan kaedah pengajaran dia.
Okay. Kemudian kreatif dalam buat penilaian, walaupun kita nak buat latihan je pun, tapi kita bagi lembaran kerja, kita buat lain sikit, wall dan sebagainya. Itu sangat kreatif. Kemudian dapat mentransformasikan proses PDPC. Okay. Okay, kenapa perlu menjadi guru yang inovatif? Kadang-kadang kita rasa buat apalah, kita nak cari kerja. Bukan kerja yang ada sekarang ni memang dah terlampau banyak. Memang faham cikgu-cikgu memang kerja terlampau banyak. Tapi sebenarnya dia ada satu kepuasan bila kita buat inovasi dan murid dapat sesuatu daripada inovasi kita tu. Sangat rasa seronok, mengujakan. Okey, untuk menguasai dan peka terhadap perkembangan semasa dalam bidang pedagogi. Sekarang ni kita ada disebabkan pandemik COVID-19, mungkin kita banyak menggunakan teknologi. Itu sebenarnya satu add value untuk kita. Kita daripada tak pandai nak Google Meet, tiba-tiba pandai. Tak pandai nak Google Classroom, tiba-tiba pandai dalam masa 2 tahun setahun ni kan. Jadi hebat, tahniah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi teruskan. Sebab mungkin media menggunakan teknologi inilah menyebabkan kita boleh mengajar dengan lebih baik. Itu. Kemudian memikirkan cabaran yang dihadapi oleh murid setelah mereka melangkah keluar dari sekolah. Seperti mana yang saya beritahu tadi, mungkin murid yang sekarang ni 65% dia tak ada mungkin pekerjaan dia seperti yang saya tayang tadilah, pekerjaan tak ada, tak wujud pada tahun 10 tahun akan datang. Jadi itu kita kena bagi mereka sentiasa seiring dengan sezaman lah. Kemudian melahirkan murid yang berdaya saing, berakhlak mulia dan juga bersemangat wajar. Okay, walaupun kita sibuk berinovasi, jangan lupa akhlak murid, pastikan mereka terjaga dan juga bersemangat. Okey, bila nak mula? Okey, bila nak mula nak buat inovasi ni? Sekarang. Okey, sekarang kita mula. Kat depan ni ada adik-adik kita ni, insya-Allah akan tolong bantu kita. Okey, mungkin mereka akan buat sikit perkongsian nanti. Jadi kita akan mungkin dapat memberi idea. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan tanam dalam diri masing-masing. Kita datang hari ni bukan sia-sia. Pukul 2.30 sampai 4.30 kita habis masa 2 jam kat sini, pastikan ada sesuatu yang kita dapat. Kita keluar, kita bersemangat untuk buat sesuatu untuk anak didik kita, insya-Allah. Ya. Di mana nak mula? Okey, di mana nak mula? Kalau tuan-tuan dan puan-puan saya sebut tadi, kiri kanan depan belakang semua satu kapal. So, mula sekarang, mula di sinilah, di Dewan Ibn Sina. Okey, bisik-bisik dengan orang yang berada di kiri kanan kita. Okey, kita buat nak. Okey. Okey, mulakan di kelas kita. Kalau kita nampak ada murid kita mempunyai masalah dalam satu-satu topik, kemudian bersama dengan kumpulan seperti sekarang, berfikir dan juga berkongsi idea. Dan sangat bagus kalau kita cuba masuk pertandingan inovasi. Okey, saya cuma nak iklankanlah mungkin anjuran daripada IPGM, Institut Pendidikan Guru Malaysia, ada buat satu pertandingan Minda Inovasi Dinamik ataupun MIND Inovasi, yang mana akan berakhir dia punya tarikh tutup dia kalau tak silap saya 30 hari bulan Jun ni. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan masih ada masa 15 hari lagi, okey, 16 hari lagi untuk hasilkan satu-satu inovasi. Cuba masuk. Ini peringkat kebangsaan, insya-Allah. Okey, peringkat kebangsaan. Jadi IPGM sangat mengalu-alukan penyertaan daripada warga KPM. Tak kiralah PPD, JPN ataupun sekolah rendah, sekolah menengah, memang sangat-sangat dialu-alukan. Dan saya ada mungkin ada edarkan satu QR code warna kuning tu. Di situ ada. Tuan-tuan dan puan-puan boleh scan pada QR code yang kuning tu pada Cakna Inovasi. Okey, Cakna Inovasi. Mungkin ada kat mana-mana sebab saya edarkan 50 je QR code tu. Okey. Okey, first step. Okey, first step untuk jadi guru yang inovatif. Yang pertama, banyakkan membaca. Okey, kita baca penyelidikan orang-orang yang lepas, atau kita baca buku inovasi, kita baca laporan inovasi. Itu supaya dapat apa? Dapat menambahkan idea kita. Okay, menambahkan idea kita. Kemudian banyakkan memerhati. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, banyakkan memerhati. Okay, kita perhati, berfikir.
Kita perhati dan kita berfikir, dan seterusnya banyakkan mengikuti kursus inovasi seperti sekarang lah. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, JPN ada menganjurkan majlis perkongsian ini sangat-sangat bagus, dan tuan-tuan dan puan-puan sangat-sangat bertuah dan terpilih untuk menjadi salah seorang inovator insya-Allah. Kursus inovasi ataupun pertandingan inovasi. Jangan takut, kita cuba je. Kalau masuk paling kurang dapat CJ penyertaan pun dah alhamdulillah dah. Itu langkah pertama, belum langkah kedua, ketiga lagi kan. Seterusnya tips mencipta inovasi. Tuan-tuan dan puan-puan, mungkin dalam bidang tuan-tuan dan puan-puan sendiri, dalam bidang bimbingan dan kaunseling, student datang, guru datang, kita fikirkan apa yang kerap ataupun masalah apa yang kerap menyebabkan tuan-tuan dan puan-puan sering dikunjungi, maksudnya sering dilawati ke, seperti sering untuk dapatkan nasihat. Jadi kita boleh fikirkan apa masalah. Sebab apa saja penyelidikan, apa saja inovasi, dia bermula dengan masalah. Tak ada masalah, kita tak perlu buat. Tak ada masalah, kita tak perlu buat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh fikir, apakah masalah. Mungkin kalau kita mengajar, kita tengok topik apa yang paling suka. Jadi topik itulah yang kita tackle dan kita fikirkan, duduk dalam kumpulan, berfikir, cari penyelesaian. Jadi untuk selesaikan masalah tu. Seterusnya, lakukan apa yang anda suka. Kalau kita suka benda yang bersifat teknologi, so kita buat. Kalau kita suka mungkin yang bersifat benda maujud, kita buat. Tak ada siapa larang kita. Ini projek kita. Ini projek kita, so kita boleh buat. Lakukan apa yang anda suka dan tak perlu fikir apa orang cakap. Kadang-kadang kita berjumpa dengan seseorang, kita bagi tahu kat dia, saya nak buat projek ni, kita bagi tahu kat dia ini. Kemudian dia kata, apalah, dia kata mimpi di siang hari. So jangan terus berada dengan dia, pergi pada orang lain. Sebab kadang-kadang kita perlukan sokongan. Untuk buat projek inovasi ni bukannya mudah. Kita perlukan sokongan, cari jumpa orang lain pula. Orang kata, oh bagus. Bila dia kata bagus tu, kita rasa boleh berdiri. Jadi kena cari kekuatan. Jadi untuk cipta inovasi ni, kita buat apa kita nak dan kita jangan fikir, kita tak perlu fikir kalau orang kata negatif. Kalau dia kata positif, yang membina, kita terima. Kita terima itu. Boleh ke tuan-tuan dan puan-puan? Boleh? Boleh ikut saya ke? Boleh, alhamdulillah. Insya-Allah innovator tahun 2022. Seterusnya, pastikan dalam impian kita, kita nak tinggalkan jejak dalam dunia penciptaan inovasi. Paling kurang dalam SPL KPM tu kita ada isi, kita ada masuk projek apa? Projek AdMaths, contohlah. Kemudian paling lekat dalam sejarah hidup kita lah, walaupun bukan dalam sejarah sekolah, bukan dalam sejarah lain, tapi sejarah hidup kita, kita dah ada masuk, itu sangat-sangat baguslah. Seterusnya, nyalakan otakmu. Nak nyalakan otakmu macam mana? Inovasi tak akan wujud tanpa ada kreativiti. Inovasi tak akan wujud tanpa ada kreativiti. Kreativiti ni adalah pemikiran. Kita jelmakan dalam bentuk benda ataupun teknologi, itu adalah inovasi. Jadi kreativiti wujud daripada terhubungnya beberapa perkara, antaranya adalah pemikiran yang kreatif, pengalaman dan suka berfikir dengan cara yang berbeza. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan berada di sekolah, kita nampak cikgu tu dia idea dia pelik-pelik. Tapi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan boleh dorong dia. Idea yang pelik tu sebenarnya dia akan dapat hasilkan sesuatu. Jadi kita boleh dorong dia supaya dia lebih bersemangat. Jadikan mimpi anda satu kenyataan. Jadikan mimpi anda satu kenyataan. Kadang-kadang kita bermimpi, kita nak buat benda ni, Kadang-kadang hebatnya, kadang-kadang waktu kita duduk saja-saja, kadang kat dewan ni, tiba-tiba kita dapat idea tau. Betul tak? Kadang kita dapat idea. Jadi bila kita dapat idea, tuan-tuan dan puan-puan tulis.
tulislah kat dalam WhatsApp ke, hantar WhatsApp tu kat anak ke. Saya suka buat macam tu. Hantar WhatsApp kat anak. Kalau saya dapat idea, saya hantar WhatsApp kat anak. Lepas tu anak saya cakap, apa dia ni Umi? Oh tak ada apa, tak ada apa. Okey, sebab apa? Nak ingatkan saya. Lepas ni saya rujuk balik WhatsApp tu. Okey, jadi itu dia. Kadang-kadang kita tak buat benda, tak buat pen kan. So kita tulis. Tulis dengan mungkin WhatsApp pada anak. Anak pun pelik, apa Umi buat ni? Adalah Umi tengah fikir. Okey, jadi itu dia. Tulis, kadang-kadang dia datang je. Dia datang, kita bagi ilham daripada Allah tu. Boleh catat, kita catatkan. Okey, seterusnya, jangan pernah takut untuk mencuba dan terus mencuba. Okey, macam saya punya inovasi EasyHush tu bermula dengan PowerPoint sahaja. PowerPoint interaktif. Yang saya letakkan hyperlink. Dan cuma kat muka depan dia tu, ada satu muka tu dia, kita klik dia akan keluar video, kita klik dia akan keluar audio kan. Jadi itu yang saya buat pada asalnya. Kemudian ditambah baik dan alhamdulillah semasa saya masuk pertandingan inovasi di Politeknik kot, masa tu saya terjumpa dengan programmer. Dan programmer tu dengan ikhlasnya dia nak tolong saya buat apps untuk EasyHush. Jadi memang dah masuk Google Play Store dah EasyHush tu dalam bahasa. Dia ada dua bahasa. Bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Tujuan saya buat bahasa Inggeris tu adalah untuk membantulah saudara baru kita. Itu tujuan dia sebenarnya. Dan bila kita fikir tu, rupanya sangat membantu sebab kita boleh masuk pertandingan inovasi peringkat antarabangsa. Sebab bahasa Inggeris. Jadi itu dia. Okay, kita niat setakat nak membantu rakan-rakan, kawan-kawan yang mungkin nak pergi haji dan sebagainya. Tapi itulah yang kita dapat. Okay, alhamdulillah. Okay, seterusnya. Okay, yang ini panjang sikit. Okay, bagaimana nak menyertai pertandingan inovasi? Okay, bagaimana nak menyertai pertandingan inovasi? Okey, kalau tuan-tuan dan perempuan dapat edaran pada QR code yang kuning tu, tuan-tuan dan perempuan boleh scan pada Cakna Inovasi. Okey, Cakna Inovasi, di situ saya masukkan abstrak, cara menulis abstrak, kemudian cara membuat laporan. Biasa kita nak buat inovasi ni dia ada laporan sikitlah. Kita buat laporan inovasi. Okey, jadi boleh dapat daripada situ. Okey, mungkin tuan-tuan dan perempuan boleh simpan, download ataupun emailkan pada diri sendiri supaya apa nanti kita boleh guna. Okey, apa yang kita perlu buat? Yang pertama, bahan inovasi tu dah ada. Okey, bahan inovasi dah ada. Kemudian isi borang penyertaan. Kita kena tengok dulu, kadang-kadang dalam laman web dia ada tarikh tutup dia bila kan. Kita kena alert lah tarikh tutup dia tu. Buat sinopsis inovasi. Okey, sinopsis inovasi ada dalam template yang saya berikan dalam Cakna Inovasi tu. Okay, dan Cakna Inovasi dia ada sinopsis inovasi. Dia ada contoh pun. Okay, jadi tuan-tuan dan puan boleh ikut daripada situ. Kemudian buat kertas kerja inovasi ataupun laporan inovasi. Ini pun saya ada berikan template dalam Cakna Inovasi. Kemudian laksanakan ataupun aplikasikan dan collect data. Okay, ini susah sikit tapi sebenarnya tuan-tuan dan puan tak susah sebab berada di sekolah. Klien kita ada di sekolah. Jadi mudah untuk kita dapatkan data-data tersebut. Mudah untuk kita buat, mungkin kita buat soal sidik sikit, mungkin kita buat pemerhatian, mungkin kita buat sikit ujian. Jadi boleh untuk kita collect data sama ada dalam bentuk graf, catepan pun dah cukup. Okay, janji ada saja. Jadi benda ni tak susah tuan-tuan dan puan-puan. Kadang mungkin kita buat soal sidik tu 2-3 soalan je. Janji dia menunjukkan objektif inovasi kita tercapai. Dah cukup. Alhamdulillah. Kemudian analisis data gunakan graf, gunakan catepai dan sebagainya. Dan kalau dulu kita buat secara bersemuka. Bila secara bersemuka ni kita ada booth kita. Kita diberikan booth, diberikan gerai, macam gerai satu meja ni. So kita pamerkan kita punya inovasi kat situ. Okay, kalau macam saya, EasyHush saya letak replika Kaabah lah. Macam ada kat situ tadi kan. Okay, replika Kaabah yang kecil saja di atas meja. Kemudian ada lampu-lampu supaya apa? Untuk menarik minat. Menarik minat orang yang hadir dalam booth tu ataupun untuk hakim jugalah.
Sebenarnya itu bukan inovasinya adalah apps saja. Tapi itu sebagai replika yang menjadi latar belakang lah kepada projek inovasi kita. Sediakan video, mesti ada video. Kejap lagi kalau sempat saya tayangkan video. Banting, kalau dulu ada banting. Kemudian ada handout, okay, macam saya bagi tadi tu mungkin lebih kurang lah. Mini handout lah. Lepas tu pamphlet, cendera hati, kadang-kadang sediakan coklat pada booth tu. Kemudian poster. Sekarang ni mungkin kalau kita buat secara online, masuk pertandingan secara online, ada poster. Okay, jadi poster kita buat secara online sahaja. Tak perlu di print out dekat kedai, tak perlu. So kita buat secara online sahaja. Kemudian yang terakhir bersedia. Okay, bersedia untuk apa? Bersedia untuk persembahan. Okay, bersedia untuk pembentangan. Ataupun bicara tuntas. Okay, bicara tuntas adalah pidato. Pidato inovasi. Okay, kita beri masa 3 minit, video berjalan kat belakang dan kita cakap selari dengan video di belakang kita. Memang sangat menarik dan kita kena banyak latihan. 3 minit, sharp, on time, habis. Habis video, habis kita cakap. Jadi sangat menarik yang ni, boleh masuk tuan-tuan dan perempuan bicara tuntas. Tapi sekarang ni dia dah pelbagai sejak PDPR ni, sejak online pun semua ni, dia lain sikit lah ada cara dia. Okey, seterusnya. Okey, ini borang hakim. Okey, disebabkan saya menjadi hakim, saya bocor lah ni, bocor. Okey, yang ni biasanya lah. Okey, biasanya ini adalah borang yang sering digunakan oleh hakim dengan ada markah-markahnya kat situ. Okey, dan dia ada adaptasi dan dia ada yang bahan yang baru. Okay, bahan yang baru tu, bahan baru kita buat lah. Adaptasi tu kadang-kadang yang tahun lepas kita renovate, kita alter, tambah, campur semua tu, jadi benda yang baru. Kalau benda tu baru 50%, itu sangat bagus. Okay, jadi itu adalah contoh borang penghakiman. Okay, 100%. Okey, saya tayangkan ini mungkin QR code semua saya dah ada edarkan. Okey, dia ada 2 version kat sini. Satu version dui bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Dan satu lagi version yang saya perbaharui. Kat situ ada dam, kat situ ada muzakarah, apa semua ada kat situ. Okey, tapi yang itu hari ni dia ada problem sikit, tak boleh nak masuk. Okey, yang ini mungkin saya share lah mungkin apa yang saya lalui. Okey, peringkat kebangsaan. Ini yang ini yang saya minta tuan-tuan dan puan masuk ni. Main IPG 2020 dia 2 tahun sekali. Setahun ni 2022 ada. Jadi tuan-tuan dan puan boleh masuk. Okey, tarikh tutup kalau tak silap saya 30 hari bulan ni. So ada 15 hari lagi. Belum terlambat, kita duduk kat kiri kanan tu boleh bisik lah dengan kawan kita nak buat projek apa ni. Okay? Jadi dalam Main IPG 2020 ni, pencapaian yang saya dapat masa ni adalah dalam Main Inovasi, saya kumpulan kami mendapat naib Johan dengan gol. Kemudian Main Pitching. Okay, Main Pitching ni adalah bicara tuntas tadi, bicara pidato tentang inovasi. Yang ini dapat anugerah Bitara Gangsa nombor 3. Kemudian Main Pamer. Main Pamer ni dapat CJ perhargaan saja. Dan juga Main Pamer Buku dapat penghargaan juga. Okay, jadi banyak sebenarnya pertandingan yang dipertandingkan dalam Main IPG ni. Tuan-tuan dan perempuan boleh scroll. Saya ada masukkan dalam QR code Cakna Inovasi tu. Jadi tuan-tuan dan perempuan boleh ambil link dia tu, Main IPG 2022. Okey. Okey, ini dia buat secara FB Live saja hari tu. Tapi pemenang kena pergilah. Masa tu dekat IPG kampus Raja Melewa Negeri Sembilan. Okey. Anugerah Bitara Gangsa kategori pensyarah. Yang saya dapat adalah medal. Kemudian dapat wang RM500 dan juga sijil.
Ini saya cakap poster tu. Dia poster secara online lebih mudah sebenarnya daripada poster secara apa? Secara boleh pegang ni. Jadi yang ini lebih mudah. Dia ada ukuran dia, kita ikut je ukuran dia. Okey. Itu contohlah 2 poster untuk main IPG 2020. Okey, ini main pitching. Okay, main pitching ni macam buat rakaman dalam TV. Ada kamera kat depan, kemudian kita tayang video. Masa saya buat main pitching ni, ditayangkan video, kemudian hakim bertanya pada saya dan saya jawab. Sampai berapa minit dia ada masa dia. Okay, so stop. Okay, dan ini ditayangkan di FB, kalau tak silap, IPGM kalau tak silap. Okay. Okey, ini sijil-sijil. Okey, itu peringkat kebangsaan dan peringkat antarabangsa. Okey, ini peringkat antarabangsa oleh masa ni dibuat di Hotel Golden Paradise dekat Tanjung Bunga ke? Dekat Pulau Pinang. Anjuran oleh UiTM Kedah. Dan masa ni saya dapat 3 anugerah, iaitu anugerah gold, lepas tu the best content, okay, professional, dan juga the best of general innovation. Okay, alhamdulillah. Dan sebenarnya bila pikat antarabangsa ni kita kena bersedialah. Sebab masa bentang ni hakim datang ramai sangat. Mula hakim datang 2 orang je. Lepas tu macam dah okey, tiba-tiba datang lagi 2 orang. Lepas tu datang lagi 2 orang. Jadi kita pun rasa pelik ni. So rupanya Allah nak bagi yang ini, alhamdulillah. Okey. Jadi itu dia, kita kena bersedialah. Okey, ini di international juga. UUM ke? Unimap. Okey, Perlis. Dan yang ini international juga di UUM. Dan ini kebangsaan di IPGK Datuk Razali Ismail. Okey. Okey. Okey, okey, Smart Tempro saya tayangkan video jap. Okey, ini universiti tahun ni tahun 2022. Okey, itu adalah Smart Tempro, Smart Template Project. Okey, Smart Template Project. Dalam tu, dalam tu ada 3 perkara. Okey, ada 3 perkara. Yang pertama ada artikel, template artikel. Yang kedua ada template proposal. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan sedang sambung belajar. Okey, proposal. Kemudian kita ada template tesis penuh. Okay, yang ini mungkin menggunakan format IPGM, tapi kalau tuan-tuan dan perempuan rasa sesuai, boleh digunakan. Dan pada Smart Tempro ni, kita ada banyak bahasa. Kita ada bahasa Melayu, ada bahasa Inggeris, ada bahasa Cina, ada bahasa Tamil dan bahasa Arab on the way, dan kita ada tulisan Jawi. Sebab untuk pendidikan Islam di IPG, tesis mereka dalam Jawi. Okay, jadi semua tu dah ada setiap dengan artikel. Untuk artikel pun ada, untuk proposal pun ada, untuk tesis penuh pun ada. Okay, jadi dia merentas bahasa lah yang tuan-tuan dan perempuan boleh guna kalau sesuai. Kalau tak sesuai, mungkin kita boleh guna kat navigation pane dia tu. Dia ada navigation pane. Dan kalau tuan-tuan dan perempuan rasa sangat sesuai, mungkin boleh klik pada maklum balas tu. Mungkin tuan-tuan dan boleh komen sikit lah untuk saya tambah baik saya punya inovasi ni. Okay, okay, itu untuk inovasi tahun ni lah insyaAllah. Dan saya dah masuk untuk main 2022 dan juga saya masuk iTech oleh UiTM. Dalam proses lah itu untuk international. Okey, seterusnya. Okey, satu lagi yang terakhir. Ini Easy Hajj.
Okey, tuan-tuan dan puan-puan, itu sedikitlah mungkin sikit tentang inovasi yang pernah saya lakukan, dan saya harapkan tuan-tuan dan puan-puan dalam kepala masing-masing mula memikirkan apa inovasi kita nak buat tahun ni. Okey, kita tak buat bukan untuk kita buat bukan untuk nak menang, bukan untuk nama, tapi kita buat adalah untuk anak murid kita, untuk anak didik kita, mereka bergerak menjadi lebih baik lagi, lebih cemerlang lagi, dan mungkin mudah untuk mereka catch up pelajaran kita pada hari itu. Okey, dan saya harapkan mungkin sebagai kata akhir saya, saya mengharapkan tuan-tuan dan puan-puan boleh terus melakukan inovasi, tak kiralah apa bidang sekalipun yang berkaitan dengan bimbingan kaunseling ke ataupun dengan kawan-kawan yang lain, guru-guru lain, mungkin kita boleh terlibat sama. Sebab saya bermula dengan menjadi mentor saja. Sebab saya dorong student saya. Mungkin kadang-kadang student kita lebih kreatif, jadi kita dorong student kita. Bila kita dorong student tu memang sangat kreatif, walaupun dalam bidang pendidikan Islam, tapi dia boleh buat gunung berapi tu meletus. Jadi saya cuba dorong mereka dan mereka boleh. Dan akhirnya mungkin dia ada replicability, sebab apa? Kita boleh buat jadi hadiqah hayawanat dan sebagainya, macam-macam lah untuk bahasa Arab dan sebagainya. Okey, itu saja. Dan saya sebelum tu saya mohon maaf andai ada kekasaran bahasa, dan mohon maaf juga jika tidak memenuhi kehendak penganjur. Minta maaf, dan terima kasih kerana sudi meluangkan masa, telinga, mata untuk saya berikan sesuatu yang diharapkan dapat memberi manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan. Itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Karani binti Zakaria Elias Abdul Hamid di atas perkongsian beliau sebentar tadi. Semoga kita semua mendapat inspirasi dan manfaat daripada pembentangan tersebut, sekaligus dapat kita terapkan ilmu yang dikongsi demi kejayaan guru-guru dan anak-anak didik kita. Majlis mengucapkan selamat datang kepada Tuan Haji Roland Elias Rozaidi bin Abu Hassan, Timbalan Pengarah Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang, ke program perkongsian inovasi kita pada petang ini. Hadirin sekalian, pembentang kita yang kedua ialah Cikgu Siti Zulaika binti Zainal Abidin. Beliau merupakan seorang guru mata pelajaran sains, pernah muncul di kaca televisyen saluran NTV 7 Didik TV. Beliau pernah menjadi juri Festival STEM College Vocational Peringkat Negeri 2022
Jurulatih Inquiry Based Science Education peringkat negeri 2021, penceramah kelas pandemik peringkat kebangsaan 2021, penceramah perjumpaan profesional guru sains daerah 2021 dan naib johan pertandingan video sains PDP sekolah menengah peringkat negeri 2021. Hadirin sekalian, tanpa membuang masa lagi, pihak majlis sukacitanya menjemput Cikgu Siti Zulaika binti Zainal Abidin untuk memulakan pembentangan beliau. Majlis mempersilakan. Sekejap ya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera sekali lagi dan terima kasih kepada pengerusi majlis yang manis ni. Okey, izinkan saya di sini yang berusaha barisan pegawai JPN dan PPD dan serta barisan guru-guru sekalian. Izinkan saya ya, selepas ini saya akan menggunakan istilah cikgu-cikgu, boleh ya? Bagus. Okey. Baiklah. Sebelum itu, saya tahu petang-petang macam ni ramai yang mengantuk, betul? Tadi pagi pun dah bertungku lumus dekat sekolah. So why not kita buat satu aktiviti, boleh cikgu? Okey, saya perlukan perhatian cikgu ya. So yang pertama, boleh cikgu hulurkan tangan ke hadapan? Tengok saya. Okey, boleh tak cikgu goyang-goyangkan sikit? Lagi laju cikgu. Tangan penat ni tadi pagi menulis. Okey, lagi cikgu. Kita exercise sikit, bagi bertenaga sikit Pengurusi madrasah buat juga. Okey, tengok saya. Letakkan tangan di dagu. Tertipu. Siapa yang tertipu? Ramai yang tertipu, betul? Saksi, betul? Ramai yang tertipu. Pegawai kita pun ada yang tertipu tu. Okey. Baiklah cikgu-cikgu, itulah nampaknya fokus cikgu-cikgu telah lari. Jadi izinkan saya ya cikgu-cikgu mencuri sedikit fokus cikgu-cikgu pada petang ini bagi membentangkan inovasi yang telah saya lakukan bersama pelajar saya. Tajuk yang diberi ialah Diffler Argan Serum. Okey, sebelum saya melangkah lebih jauh, izinkan saya memperkenalkan diri dahulu. Walaupun telah diperkenalkan oleh pengerusi majlis, biasalah kita kena up diri, betul? Okey, nama yang diberi ialah Siti Zulaika binti Zainal Abidin yang berasal daripada Pulau Pinang, Penang Mai. Anak jati, masih shaking sikit. Okey, dan kini saya berkhidmat lebih kurang 11 tahun di SMK Tinggi Bukit Mertajam. Baiklah, mari kita lihat gambar ini. Bukankah tanah itu begitu kering, begitu gersang, begitu tandus dan tidak subur untuk penanaman? Apakah yang tuan-tuan rasa? Apakah yang cikgu rasa? Kita berasa sedih, kita berasa risau. Betul? Duka cita. Tidak seronok, tidak bahagia, tidak tenang, tidak tenteram. Betul? Mari kita lihat gambar yang kedua. Bagaimana pula dengan gambar ni cikgu? Ada yang kata semangat. Semangat, bahagia. Okey, lebih bermotivasi, betul? Tanah yang cukup air, cukup kelembapan, cukup subur. Begitulah juga dengan kulit kita, cikgu. Saya nak tanya cikgu, seandainya pada satu hari cikgu bangun, kulit cikgu kering, kulit cikgu gatal-gatal, macam mana perasaan cikgu pada waktu itu? Tak bahagia, betul? Macam mana kita nak jumpa dengan klien kita? Kita ramai klien kat sekolah kan? Tapi seandainya kulit kita cukup subur, subur ni, cukup kelembapan, gebus-gebas, apa yang kita akan rasa? Kita lebih berkeyakinan, betul? Okey.
bertitikkan itulah sebelum saya menunjukkan inovasi ini dengan lebih mendalam, saya akan menunjukkan satu video iklan bagi memperkenalkan inovasi yang saya lakukan bersama pelajar. Bagi menghargai mereka, saya ingin maklumkan kepada cikgu sekalian bahawa video ini dihasilkan 100% lakonan, juru gambar, juru video, konsep, idea dan konsep idea semua berasal daripada anak-anak murid sendiri. Terimalah. Okey, beri tepukan cikgu. Anak-anak murid kita cikgu, usaha mereka cikgu. Okey, jadi apakah masalah utama? Seperti yang doktor sampaikan tadi bahawa bagi setiap inovasi, kita mesti ada satu masalah ataupun banyak masalah. Hari-hari kita berdepan dengan masalah. Tapi di sini kami memfokuskan kepada masalah yang telah dikeluarkan oleh sumber Nation Institute of Environmental Health Science, di mana ya cikgu-cikgu 97% of women exposed to chemicals that found in cosmetic and personal care product, but only 30% or less than 30% of millennials are informed about skin cancer, cikgu. Jadi, ini menjadi misi utama kami untuk mencipta produk. Untuk mencipta produk skincare without any presence of harmful chemicals to human skin. Saya tidak mengatakan bahawa bahan kimia itu semuanya memudaratkan. Namun, apa salahnya jika kita mengurangkan penggunaan kimia di dalam bahan rutin penjagaan diri kita? Seterusnya, misi kami yang kedua adalah to innovate a skincare products that suitable for all skin type. Maka dengan itu terhasillah Diffler Argan Serum yang terdiri daripada 4 bahan rahsia yang kini saya telah dedahkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, cikgu sekalian. No longer secrets. Okay, the first one adalah serum ini diperbuat daripada minyak argan yang terkenal di Morocco, dan tuan-tuan dan puan-puan pun tahu, cikgu sekalian pun tahu minyak ini antara minyak yang premium dan mahal. Yang kedua adalah daripada minyak sunflower oil. Okey, itu minyak bunga matahari. Dan kenapa kami memilih minyak ini? Kerana minyak ini bersifat comedogenic free, iaitu ia tidak menyumbatkan pori-pori kita. Seterusnya, kami menggunakan minyak pati biji lobak merah yang terkenal dengan sifat pelindung surianya. Dan yang keempat, kami menggunakan, siapa tak kenal? Siapa tahu? Bunga warna purple tu bunga apa? Yes, very good. Okay, tepuk bahu. Saya bijak. Saya bijak, cikgu. Cikgu jawab lavender betul kan tadi kan? Okay, so bunga lavender yang terkenal dengan aromanya yang menenangkan dan juga bersifat antiseptik. Jadi, mari kita lihat lagi cikgu. Apakah manfaat dan faedah apabila menggunakan serum ini secara konsisten? Yang pertama, it soothes the skin. Yang kedua, it help eliminates acne. Yang ketiga, it prevents signs of aging, cikgu. Yang keempat, great natural moisturizer. Saya nampak itu, tuan kawan.
Yang kelima, promote cell regeneration. Yang keenam, treat dry skin and sunburn. Boleh lihat di situ. Yang ketujuh, lighten dark spot and scars. Yang ke-8, improve skin's firmness and elasticity. Okey, jadi mesti cikgu-cikgu tertanya macam mana cara-cara nak guna, betul? Okey, sebenarnya ia boleh digunakan di kulit kita, di rambut kita, di kuku kita dan juga di eyebrow. Jadi sekali lagi, saya ingin mempersembahkan video masih sama 100% idea asal dan lakonan daripada anak-anak murid. Tiba-tiba saya terselit di situ ya. Sebab anak-anak murid minta. Nak sampel? Saya pilih yang handsome, cikgu. Okey, tepuk lagi sekali cikgu. Kita jangan bagi mengantuk ya. Boleh lagi ke bersama saya ni cikgu? Boleh? Tak dengar lah. Boleh? Boleh? Tak kuat? Kita bagi semangat sikit. Boleh? Boleh? Bagus. Okey. Mari kita lihat apakah target grup kami ya pada permulaannya. Ketika inovasi ini dilakukan, kami hanya kami hanya target fasa yang pertama kepada rakan-rakan guru dan anak-anak pelajar. Dan fasa yang kedua kami telah riliskan kepada orang awam. Seterusnya, mari lihat apakah kolaborasi kami. Yang pertama, kami telah bersama dengan International TIC 1.0 yang melibatkan gabungan 3 buah negara iaitu Indonesia, Thailand dan juga Malaysia, di mana kami membuka pameran di SMK Tinggi Bukit Mertajam. Ketika pameran ini, anak-anak pelajar gigih membuat demonstrasi seperti gambar yang cikgu-cikgu boleh lihat, membuat demonstrasi, membuat penjelasan dan memberi tutorial bagaimanakah penggunaan serum itu secara berdepan. Kami juga mendapat sokongan daripada orang awam dan rakan-rakan guru dan mereka ini turut menyumbang untuk membeli produk kami. Seterusnya cikgu, mari kita lihat
what they okay, sorry. Okay, cikgu, mari kita lihat behind the scene. Okay, sebenarnya di sebalik produk inovasi yang kami ciptakan, sebenarnya this is the true product. Kita buat semuanya untuk pelajar. Betul cikgu? Setiap apa yang kita lakukan, kita buat untuk pelajar. Betul cikgu? Inilah produk yang sebenar, iaitu kita melahirkan anak murid yang berusaha tanpa erti letih, tanpa erti penat. Anak-anak murid yang sanggup menghabiskan masa tanpa mengharapkan sedikit pun balasan, cikgu. Dan anak murid yang sanggup bekerjasama, bertoleransi dalam apa jua. Inilah produk yang sebenar bagi setiap inovasi. Kita mewujudkan keyakinan anak-anak murid kita. Seterusnya, selepas sebulan, kami menghubungi semula pelanggan-pelanggan kami, customer kami mendapatkan feedback, maklum balas daripada mereka. Dan antara maklum balas yang kami terima adalah yang pertama, kedut bawah mata banyak hilang, puas hati pakai serum. Yang kedua, muka rasa moist, tak kering, jimat duit. Dan ada lagi. Jadi saya skip je lah ya. Jadi cikgu, setelah mendapat maklum balas yang sangat positif, kami tidak berhenti di situ. Ya, cikgu nak tengok inovasi yang kedua? Nak tak? Betul? Ya? Ya macam tak je? Betul? Okey, kami keep exploring dengan misi yang sama, iaitu untuk menghasilkan skincare yang tanpa bahan kimia dan juga menghasilkan skincare yang sesuai untuk semua jenis kulit. Maka pada kali ini, di bawah jenama yang sama, Zuri Be Natural, tetapi tim yang berlainan. Kenapa saya kata tim yang berlainan? Sebab anak murid yang pertama tadi dah habis PM. Kena cari anak murid baru. Okey? So, bagi ciptaan kami yang kedua, kami menggunakan Queen of Oil di dalam produk kami. Siapa dia Queen of Oil ni? Queen of Oil for aroma and its powerful benefit, iaitu bunga ros. Ada tak bunga ros kat depan? Ada. Okay? So, kenapa saya katakan it is a queen of oil for its aroma and powerful benefit? Sebab bunga ros ini selain memberikan bau yang wangi, apabila menjadi dalam bentuk pati, ia juga memberi manfaat sifat antibakteria. Maka kami gabungkan di dalam rose water kami, iaitu penyegar wajah, dalam rose lip scrub kami, iaitu scrub bibir, dan juga rose lip balm kami, pelembab bibir. Okey. Inilah produk yang kami hasilkan. Seterusnya mari kita melihat manfaat lip balm dan lip scrub ini ya cikgu. Pertama sekali semestinya ia melembabkan bibir kita dan juga menyegarkan bibir. Mari saya maklumkan pada cikgu kandungan rahsia di dalam lip balm dan di dalam lip scrub itu. Di dalam lip balm itu kami menggunakan lilin lebah ataupun dikenali sebagai beeswax. Kami campurkan vitamin E, kami juga campurkan castor oil dan juga argan oil. Manakala bagi lip scrub itu kami menggunakan castor sugar. Kerana sifat sugar itu yang sedikit kecil dibandingkan dengan gula biasa kita baca kopi kat rumah tu. Castor sugar saiznya lebih kecil, maka lebih sesuai untuk bibir kita. Ditambah dengan khasiat vitamin E dan juga castor oil. Okey, dan terlupa kedua-dua produk ini kami titiskan juga pati bunga ros. Saya terlupa nak bagi tahu. Tahu tak cikgu bahawa bagi mendapatkan 5 ml pati bunga ros, cikgu agaklah berapa kuntum bunga ros yang kita perlukan. Bagi mendapatkan 1 botol 5 ml pati bunga ros, agak-agak cikgu berapa kuntum bunga yang freshly picked kita perlukan? 150. Jawapan dia cikgu 10,000. 10,000 yang undergo steam distillation untuk menghasilkan 5 ml of rose oil. Sebab itu dia dikenali sebagai Queen of Oil for its aroma and its powerful benefit. Mari kita lihat
manfaat seterusnya iaitu rose water. Semestinya ia refreshing muka kita. Macam sekarang kan panas-panas, mengantuk-mengantuk ni, kalau ada sampel memang saya akan bagilah. Tapi sampel tak bawa. And dia soothing. Next, kami juga bekerjasama dengan surau sekolah kami, Surau Nurul Iman, di mana kami memasuki pertandingan Surau Nurul Iman, Surau Imarah KPM Bank Islam, dan kami membawa elemen inovasi kerana elemen inovasi merupakan salah satu elemen untuk memenuhi syarat pertandingan ini. Jadi kami membawa projek kami iaitu Rose ketika pertandingan ini, dan inilah gambar-gambar pelajar sedang membuat pembentangan. Pelajar juga membuat demonstrasi. Maka, apakah kejayaan yang kami dapat? Kejayaan yang kami dapat adalah kami menjadi champion untuk state dan juga kami menerima anugerah khas juri di peringkat kebangsaan. Maka dengan ini, sebelum saya mengakhiri persembahan saya, pembentangan saya, izinkan saya tinggalkan cikgu dengan satu soalan. Why choose chemical if you can't go for natural? Why choose chemical if you can go for natural? Marilah bersama-sama kita ya cikgu-cikgu memartabatkan bahan alami yang telah diwarisi turun-temurun. Tentu cikgu-cikgu ada petua-petua bahan alami. Nanti kita kongsikan selepas ini. Terima kasih cikgu-cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Cikgu Siti Zulaika di atas perkongsian itu tadi. Hebat ya hadirin sekalian, dapat kita ambil pengajaran di sini bahawa setiap permasalahan akan menghasilkan sesuatu yang indah. Di sebalik mendung adanya cahaya, begitulah semuanya bermula. Dan anak-anak didiklah yang sebenarnya membantu diri kita dan diri mereka. Hadirin sekalian, sedikit pengumuman. Tuan-tuan dan puan-puan bolehlah ke booth PTPTN yang berada di luar Dewan jika berkelapangan. Untuk pengetahuan hadirin sekalian, pihak PTPTN akan mengadakan cabutan bertuah dan hadiah akan diberikan di akhir program ini. Hadirin sekalian, kita teruskan lagi program kita pada petang ini dengan perkongsian inovasi dari pembentang yang tidak kurang hebatnya juga, iaitu Cikgu Nadia binti Zulkifli. Beliau merupakan guru subjek matematik dan sains yang telah berkhidmat sejak November 2010 hingga Jun 2015 di Sekolah Menengah Sains Lahad Datu, Sabah. Kemudian beliau telah berpindah ke Sekolah Menengah Sains Tun Said Syekh Shahabuddin pada Jun 2015 hingga kini. Antara pencapaian beliau yang membanggakan adalah pernah mendapat anugerah perkhidmatan cemerlang pada tahun 2014, Johan Video PDP Guru Sains Pulau Pinang 2021, anugerah Guru Edu Influencer 2019 dan anugerah Guru Apple Teacher 2021, juga Guru Akrab Tauliah tahun 2022. Hadirin sekalian, majlis dengan sukacitanya menjemput Cikgu Nadia binti Zulkifli untuk meneruskan pembentangan beliau. Dipersilakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, selamat petang. Terima kasih pengurusi majlis, rakan-rakan penceramah. Baik, untuk perkongsian ketiga hari ini, iaitu yang terakhir, saya akan mengkongsikan tentang inovasi PDPR. Okay, yang pada saya ianya bukan satu, pada awalnya saya tak anggap dia sebagai inovasi lah. Okay, ia cuma kerja buat kita, okay, sebagai guru-guru. Alright, so kita tengok next slide. Okey, macam yang dibentangkan oleh doktor sebentar tadi, so setiap inovasi ataupun setiap perkara baru yang kita hasilkan ni
mesti datang daripada satu masalah. Okey, tapi saya ada beberapa masalah dan saya panggil masalah itu sebagai cabaran. Okey, so apakah cabaran yang saya hadapi semasa PDPR? Okey, saya rasa mungkin rakan-rakan guru pun mengalami masalah dan cabaran yang sama. Okey, yang pertama ialah kita sebagai rakan guru, kita sebagai guru kena memastikan kehadiran murid semasa PDPR ialah 100% ataupun menghampiri 100%. Alright. Okey, yang kedua ialah murid juga digalakkan terlibat secara aktif. Okey. Maksudnya bukan sekadar murid hadir ke kelas kita, tetapi dia juga terlibat dan respon kepada soalan, okey, pertanyaan. Contohnya kalau kita buat Google Meet kan, bukan sekadar masuk ke Google Meet dan senyap, off camera, off mic. So bukan yang tu matlamat kita lah. So untuk menghasilkan murid yang terlibat secara aktif, itulah cabaran kita. Okay. Alright, yang ketiga ialah tugasan dihantar pada waktu PDPR. Okay, so cikgu-cikgu pun dah alami sendiri musim PDPR yang baru-baru ni, dan cikgu-cikgu tahu kita perlu pastikan murid-murid kita tidak dibebani dengan beban tugas yang berlebihan. Okay, kita tak nak murid-murid kita continue buat tugasan sampailah selepas kelas sampai waktu malam. Okey, kalau boleh kita nak hadkan waktu murid bersama gadget. Okey, sebab cikgu-cikgu pun tahu kan bahaya gadget, okey, kesan cahaya terhadap penglihatan anak-anak murid kita. Alright, okey, yang keempat ialah cabaran untuk memastikan tiada murid kita yang tercicir. Okey, yang ni pun merupakan satu masalah besar, okey, yang kita perlu pastikan. Okay, walaupun susah tapi kita berusaha ke arah itulah. Okay, yang akhir sekali ialah cabaran untuk menarik minat murid menyertai kelas PDPR. Okay. Pada fasa awal PDPR, cabarannya berbeza dengan fasa kedua. Pada fasa awal kita lebih kepada cabaran untuk menggalakkan murid menyertai kelas kita. Okay, menyediakan gadget untuk anak murid. And then pada tahun yang kedua PDPR, kita berdepan dengan masalah yang sedikit berbeza, iaitu murid telah rasa demotivated. Okay, guru-guru pun dah rasa demotivated, okay, melakukan perkara yang sama setiap hari. Jadi itu cabaran untuk kita. Macam mana kita nak kekalkan murid sentiasa rasa minat untuk masuk ke kelas kita. Okay, jadi pada saya itulah cabaran yang saya hadapi lah. Okay, kenapa saya mencuba pelbagai kaedah untuk terus memastikan murid kekal bermotivasi lah. Okey, so seterusnya. Okey, saya kongsikan apa yang saya buat secara ringkas. Yang pertama, saya hasilkan video PDP untuk subjek saya sendiri, dan saya percaya ramai cikgu lain yang hasilkan video sendiri untuk dikongsikan kepada anak-anak murid. Okey, kenapa saya hasilkan video PDP sendiri? Sebab pada asalnya, okey, saya mendapati bahawa bila saya kongsikan video daripada guru lain, murid-murid saya kurang respon ataupun mereka tidak faham. Okay, mereka perlu ulasan daripada saya. Jadi saya rasa saya perlu hasilkan video yang menampilkan diri saya sendiri. Okay, bukan perkara yang mudah ya cikgu-cikgu. Cikgu-cikgu yang ada channel sendiri pun tahu kan, kesukaran untuk kita merakam diri kita sendiri. Okay, pada awalnya kita cuma bercakap, kita malu nak tunjukkan diri kita. Tapi bila kita nampak hasil dia, okay, pada waktu fasa awal lah, awal PKP, awal PDPR, once kita kongsikan video yang ada wajah kita, kita boleh nampak murid kita jadi sangat excited. Okay, mereka tengok, teacher ada dalam YouTube kan. Okay, masa tu tak ramai lagi cikgu yang buat video. Okay, so mereka rasa, cikgu buat untuk kami video. So kami dirasa teruja lah. Okay, dan setiap kelas jangan ternanti-nanti, mesti teacher akan share video baru lepas ni. Okay, so yang itu yang kita nak lah pada fasa awal, okay, untuk membangkitkan minat dia. Okay, selain daripada tu, okay, saya wujudkan channel di Telegram. Yang ni untuk perkongsian bahan. Okay, so saya laju-laju ya. Seterusnya perkongsian nota. Okay, nota ni saya terfikir untuk buat sebab pada awal fasa PKP dulu, murid-murid saya tak ada bahan untuk belajar di rumah. Okay, masa tu buku teks pun susah nak akses lagi, and then buku pun tinggal di asrama. Okay, kami murid-murid kami balik waktu tu dengan keadaan tidak bersedia. Okay, semua buku memang berada di asrama. Jadi cikgu-cikgu rasa
kalau boleh kami nak pergi ke rumah. Okey, macam yang dibuat oleh cikgu di Sabah Sarawak lah, pergi ke rumah untuk mencari. Okey, tapi walau bagaimanapun kami fikir alternatif lain untuk hasilkan nota yang sesuai untuk anak murid kami. Okey, yang boleh digunakan lah. Okey, dan bila dikongsikan di laman Instagram ataupun di Facebook, nota ni bukan sahaja boleh digunakan oleh kita sendiri tetapi juga murid-murid daripada seluruh negara lah. Okey, insya-Allah. Alright, seterusnya ialah blog. Okey, blog ni saya cuma hasilkan untuk berkongsi bahan tentang sains dan juga pendidikan. Okey, so yang ini, yang ni yang saya nak tekankan sikit lah. Okey, poster ataupun one pager. Saya rasa doktor pun mahir kan, inovasi doktor tadi ada berkaitan dengan one pager ataupun satu page PowerPoint ataupun Canva yang kita hasilkan, tapi dalam page yang sama kita boleh masukkan pelbagai pautan, pelbagai link. Okey, so pada awalnya saya rasa kehadiran murid ke kelas saya sangat tidak memuaskan. Okey, contohnya kelas kita bermula pada 7.30 pagi ataupun pukul 8 pagi, murid tidak hadir. Kita akan tunggu. Okey, untuk murid hadir. Kita macam saya awal-awal dulu saya cuma gunakan WhatsApp sahaja. Saya akan keluarkan senarai kehadiran dan saya tunggu. Tak ada murid yang sambung senarai itu. Okey, jadi saya tunggu. Rupanya ada murid kata PM saya, teacher kami nak sarapan dulu. Okey, nak makan dulu. Okey lah. Saya pun okey tak apa, proceed. 10 minit kemudian baru mulakan kelas. So perkara tu berlarutan sampailah saya fikir sampai bila kan? Sampai bila kita nak buang masa macam tu dan kita perlu habiskan silibus dalam masa yang ditetapkan. Kalau tak dia akan naik tingkatan. Kita akan terlepas murid tu. Apatah lagi kalau murid tingkatan 3, dia akan pergi ke tingkatan 4 dengan keadaan sangat tidak bersedia dengan pengetahuan sains. Okay, jadi saya fikir saya perlu hasilkan satu poster yang saya akan disiplin hasilkan dan kongsikan sebelum kelas. Okay, contohnya, yang pertama, cuba tengok yang kedua lah. Yang pertama tu untuk perbincangan ujian pengesanan. Okay, yang kedua contohnya, kalau rakan-rakan guru boleh tengok, saya akan masukkan PDPR Sains kelas mana. Contohnya satu sarjana. Tajuknya apa? So murid tahu, esok ni teacher nak ajar 5.1. JIRIM dalam alam. And then saya akan senaraikan apa aktiviti yang murid akan lalui lah. Contohnya, pertama sekali murid akan diberi briefing dalam medium voice chat. And then mula aktiviti inquiry. Yang kedua murid akan mula aktiviti inquiry dan murid akan terlibat dengan aktiviti di dalam Padlet. Kemudiannya murid turn in tugasan dalam Google Classroom. Dan akhir sekali murid akan isikan exit ticket SBP. So nampak macam poster yang biasa saja kan? Tapi sebenarnya ada arahan di bawah poster tu, iaitu cikgu boleh masukkan arahan, contohnya klik perkataan bergaris ataupun klik button yang disediakan, klik ikon love contohnya. So cikgu boleh ikut kreativiti cikgu masing-masing dan murid akan ikut arahan tersebut. So dia akan cari, mana perkataan bergaris dalam poster ni. So dia akan cari, ada dekat cari nama, hantar ke Padlet. So murid akan terus tekan dan pergi ke link yang kita dah sediakan. Jadi malam sebelum tu ataupun sehari sebelum tu murid dah dapat idea. So hari esok ini yang dia akan belajar. Dia akan tengok aktiviti inquiry dulu. Dia akan buat tugasan. So dia dah bersedia lah. Alright. So itu perkongsian penggunaan poster ataupun one pager. So apa yang saya dapat daripada penggunaan poster and one pager ni? Kalau saya hasilkan poster dan saya kongsikan pada waktu malam, saya dapati bahawa esoknya murid datang kelas awal. Dia akan tanya, teacher, mana energizer tu? Teacher, nak tengok video. So saya cakap, tak apa, kita tunggu kawan lain. Alah, nak tengok video kan? So dia jadi tak sabar. Makin lama, dia orang akan makin tertunggu-tunggu sebab dia orang tahu kita akan sharekan something yang baru sebagai permulaan kelas tersebut. Jadi tak timbul masalah sebelum ni lah, lewat. Saya rasa masalah lewat tu semuanya bermula daripada cikgu jugalah.
Okey, sebab kita tak menyediakan diri murid kita bersedia untuk kelas kita. Itu yang saya rasalah, okey, refleksi diri saya sendiri. Okey, seterusnya, okey, yang ni selain daripada saya hasilkan video, saya juga cuba untuk bimbing murid hasilkan video, dan saya rasa tak cukup masa kot kalau kita nak kongsikan. Okey. So murid hasilkan video sendiri, okey, mulanya mereka hasilkan video secara individu. Okey, and then bila hasilkan video PDP secara individu, mereka cuba pula hasilkan video secara berkumpulan. Okey, bila hasilkan video berkumpulan, murid A berada di rumah murid A, okey, murid B berada di rumah murid B. So mereka belajar kemahiran macam mana nak gabungkan video-video mereka menggunakan apps tertentu. Okey, so dari situ mereka belajar, explore dan hasilkan satu video yang lengkap lah. Okey, contoh kat sini ialah contoh video projek murid untuk menghasilkan produk yang boleh mengaplikasikan konsep termokimia ataupun termochemistry. Okey, so kita boleh tengoklah murid dekat situ, dia hasilkan instant hot pack, okey, termos water bottle dan juga emergency lamp. Okey, untuk menambahkan kemeriahan PDPR tu lah, okey, saya suka melibatkan keluarga dan juga rakan-rakan kepada murid tersebut. Okey, so apa yang saya buat ialah saya upload semua video. Okey, mula-mula memang murid rasa malu kan. Oh, teacher tak nak muka dekat YouTube, malu. Nanti kawan-kawan tengok, kawan-kawan sekolah rendah cari balik sebab teacher upload video. Tak apa, okey, you all berkongsi benda yang baik kan. So saya upload semua video dan saya galakkan mereka untuk share kepada keluarga dan juga rakan-rakan. So apa yang jadi? Views video tu meningkat. So saya nampak ibu dia share di social media, okay, kakak share untuk support adik-adik lah. So apa yang jadi selepas tu, murid jadi lebih yakin dan mereka rasa, oh, video yang dihasilkan ni berkualiti, bukan setakat video yang rakam dekat dalam bilik saja. No, okay, you boleh bawa video ni ke peringkat yang lebih tinggi. Okay, itu yang saya nak lah. Okay. Alright, seterusnya ialah, okay, yang ni bila murid dah mahir, murid akan yakin untuk masuk ke pertandingan yang melibatkan video. Okay, so ini adalah contoh pertandingan yang dianjurkan oleh Mikos University, okay, daripada rakan sekuliah saya semasa di universiti. So dia invite anak-anak murid saya untuk join sebab dia tengok murid-murid ni sangat aktif menghasilkan video. So dia terus mengadakan pertandingan untuk melihat potensi anak-anak murid ni lah. Okay, daripada komen bahagian teknikal Mikos University tersebut, mereka mengatakan bahawa video yang murid-murid hasilkan ni sangat berkualiti. Okay, saya pun saya rasa biasalah sebab hari-hari PDPR kan, saya tengok diorang buat video, saya komen lah. Tapi bila kita share pada orang luar akan tengok dahsyatnya kan hasil anak murid kita. Menggunakan Canva sahaja mereka boleh hasilkan video yang berkualiti lah. Okay, insya-Allah dengan bimbingan kita, okay, dengan bimbingan kita cikgu kaunseling, okay. Okay, so ini okay, dah nak habis dah ni. So ini adalah contoh video 10 saat. Okay. So sejarah kenapa saya wujudkan video 10 saat ni. Pada asalnya, okay, saya ingin memperkenalkan anak murid saya kepada apps TikTok. Cikgu-cikgu ada TikTok tak? Siapa ada TikTok? Angkat tangan. Tak ada TikTok. Samalah kita. Okay. Ada, tak nak mengaku. Okay. So saya rasa saya nak perkenalkan, saya excited nak kenalkanlah TikTok dalam pembelajaran, okay? Tapi disebabkan beberapa kekangan, saya rasa saya tak mampu. Sebab saya buka TikTok, saya nampak benda pelik-pelik dah. Okay, so saya rasa, okay, tak apa, saya akan gunakan method yang sama. Okay, gunakan video yang short duration, 10 saat, sama juga. So you just rakam dan hasilkan konsep sains yang ada di rumah masing-masing dan kongsikan kepada saya. Okay, itu sejarah kenapa wujudnya video 10 saat ni lah ya. Okay, yang ni kalau boleh tengok contoh. Okay, ini adalah contoh salah satu video. Okay, itu saja video dia kan. 10 saat saja. Okay, lagi satu. Okay, so duration video tu sangat pendek. Okay, kalau cikgu-cikgu tengok, murid kena buat persediaan, kena ada bahan, kena buat video.
Okey, kena ada gadget untuk merakam video. Pada saya sesuatu yang susah lah berbanding dengan menjawab soalan sahaja kan dan hantar ke Google Classroom. Tapi apa yang saya dapat, respon murid lebih banyak yang hantar berbanding kalau kita bagi soalan bertulis. Okey, itu yang saya terkejut lah. Saya rasa sebelum ni saya bagi soalan, 2 soalan subjektif, okey, you all hantar ke Google Classroom. So saya harapkan semua dapat jawab dan hantar lah. Tapi yang hantar tak ramai pun. Tapi bila saya buat video ni, semua boys, semua kaki gamers keluar, hasilkan video. Dan diorang interaksi dengan saya, teacher, masa buat tadi tak jadi. Saya tanya balik, apa yang tak jadi? Tadi basah habis jatuh, kami cuba lagi. Okey, so you cuba berapa kali? Banyak kali teacher, kertas sampai koyak. So nampak tak, behind the video sebenarnya dia sangat banyak yang dia belajar lah. Okey, so saya rasa terkejut lah dengan respon murid yang sangat banyak. Okey, ramai yang hantar dan boys pun hantar. Okey, so ini adalah sebahagian daripada video tu. Okey, ini video-video. Okey, macam yang saya kata tadi lah, respon lebih baik berbanding tugasan bertulis. Okey, so seterusnya ialah ini saya cuba menghasilkan video PDPR menggunakan green screen. Okey, di sekolah kami hanya gunakan kain hijau saja. Kami letak kepada satu bilik dan cuba hasilkan video PDPR lah. Okey, semua program kami secara online kami gunakan bilik yang sangat comel je. Okay, kita cover dengan kain hijau je, tapi dapat hasilkan satu kualiti video yang okey lah. Okay. So yang ni saya cuba untuk hasilkan, tapi tak sempat untuk dikongsikan bersama pelajar. Okay, yang ke-10, okay, yang terakhir sekali. Okay, selain daripada kami mencuba pelbagai kaedah untuk menarik minat murid, okay, kami juga menjalankan perkongsian bersama rakan guru. Okey, masing-masing guru pun dimotivated, masing-masing guru pun rasa down kan, murid tak ramai masuk kelas. So kami tanya, Cikgu A, kenapa ramai murid masuk kelas Cikgu A? Apa Cikgu A buat? So kami buat perkongsian lah. Okey, so guru ICT kami buat grup WhatsApp, okey, yang kami namakan sebagai Tunside Digital Task Force, okey, TS Digital Task Force, dan juga grup Facebook TS Got Talent. Okey, yang ni pengetua kami yang cadangkan, okey, bekas pengetua kami lah, Encik Jasmi yang telah berpindah. Okey, so dia cadangkan, why not, bukan sekadar you all kongsi dalam community you all saja, so kongsikan kepada orang luar supaya orang luar tahu PDPR ni banyak method, bukan semestinya yang menyusahkan cikgu je. Masalah cikgu seorang-seorang tu boleh dikongsikan dengan cikgu lain. Kalau kita boleh berkongsi lah. Okay, alright, so seterusnya, okey, ini perancangan di masa akan datang. Okey, kami telah plan untuk menyediakan studio green screen yang lengkap, okey, di sekolah khas untuk kegunaan murid dan juga rakan guru. Okey, pada setengah orang mungkin dirasa benda ni tak penting, okey, tapi pada saya rasa kita perlu perkenalkan green screen ni kepada murid. Okey, sebab apa, sekarang ni teknologi kita dah terlalu jauh ke depan. Okey, macam doktor cakap tadi, 10 tahun ke depan, okay, 20 tahun ke depan, kalau kita tak perkenalkan kepada murid kita, bila murid kita keluar daripada sekolah, baru dia akan tahu tentang teknologi tu. Okay, padahal murid seumur dengan mereka di negara lain, dah lama dia perkenalkan dengan teknologi. Okay, kalau cikgu-cikgu pernah tengok video anak Malaysia, seorang anak Malaysia yang hasilkan video menggunakan green screen, pernah tengok tak? Dia boleh gabungkan diri dia dengan scene overseas. Pernah kan? Okay, dia gabungkan diri dia dalam scene Spider-Man. Okay, dia gabungkan scene diri dia berada di dalam situasi pelakon-pelakon di luar negara, sampai satu tahap pelakon tersebut datang approach dia. Okay, dan bertanya apa kaedah yang digunakan. Bila dia tunjuk behind the scene, dia cuma menggunakan kain hijau. Okay, dia lapik kerusi dengan kain hijau, dia lapik belakang dia dengan kain hijau, dan dia boleh berada di mana-mana tempat dalam dunia ni yang dia nak. So saya terfikir, why not kita kenalkan murid kita dengan teknologi ni lah. Nothing is impossible. Okay, sekarang if you ada phone, ada green screen ataupun ada kain hijau saja, you boleh hasilkan sesuatu yang sangat berkualiti dan juga bernilai tinggi. Okay, itu tentang green screen. Okay, so sebelum saya mengakhiri perkongsian saya nak stresskan benda ni, kerjasama antara semua pihak memang sangat penting. Okay, apa yang saya boleh katakan,
semua guru subjek, murid, okey, pihak SBP, JPN, PPD, pentadbir, guru bimbingan dan kaunseling sekolah, okey, guru kelas dan ibu bapa memang perlu bekerjasama untuk menghasilkan surrounding yang sihat untuk anak murid kita belajar lah. Okey. So since saya nampak ada guru bimbingan kaunseling sekolah saya di sini, saya ingin mengucapkan banyak sangat terima kasih kepada Cikgu Elizma, okey, Cikgu Abdul Rahman dan juga Cikgu Rosnani, okey. Semasa PDPR, guru bimbingan dan kaunseling sekolah saya sangat memainkan peranan. Okey, macam mana mereka memainkan peranan? Okey, setiap kali selepas kelas kami akan update kehadiran dan mereka akan cari murid yang tidak hadir. Dan apa yang mereka akan buat? Mereka akan tanya murid sebab kenapa tidak dapat memasuki kelas, tanya waris, ada masalah ke? Adakah masalah dari segi keuangan? Adakah masalah dari segi gadget? Kami boleh hantar gadget ke rumah. So itu yang mereka buat. Guru bimbingan kaunseling turun ke padang bersama-sama dengan pentadbir pada waktu tu, PKM pada waktu tu, dan menghantar gadget untuk membolehkan semua murid menyertai kelas kami, kelas guru-guru. So itu yang saya rasa sangat penting lah, bukan saja guru subjek. Kalau guru subjek sahaja kita seorang-seorang nak buat kerja tu memang susah cikgu-cikgu. So kita semua kena bekerja samalah, alright. Dan tak lupa juga kepada JPN dan PPD, disebabkan link yang ada, link kehadiran daripada pihak SBP, JPN dan PPD tu, kehadiran murid di sekolah kami meningkat. Sebab apa? Ibu bapa dah boleh check, dah sedar tentang kehadiran anak mereka. Kalau sebelum ni kita masing-masing rahsiakan murid hadir, murid tak hadir, tapi sekarang satu Malaysia boleh check kehadiran anak murid kita. Jadi dengan ekosistem yang semua bekerjasama, saya rasa PDPR tu dapat dijalankan dengan lebih berkesan dan dapat menyelesaikan masalah-masalah pada awal tadi tu, cabaran-cabaran tadi tu, dan guru subjek boleh berinovasi dan mencuba pelbagai kaedah untuk pastikan murid terus bersama dengan guru semasa kelas PDPR. So saya rasa itu sahaja daripada saya. Saya minta maaf kalau ada terkasar bahasa, tersilap kata sepanjang saya berkongsi. Yang baik tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk tu daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Cikgu Nadia di atas sesi perkongsian itu tadi. Semoga sedikit sebanyak kita dapat inspirasi daripada perkongsian tersebut. Hadirin sekalian, sebagai penghargaan dan tanda kenangan, majlis dengan berbesar hati menjemput Tuan Haji Roland bin Abu Hassan diiringi oleh Yang Mulia Raja Syamsuddin bin Raja Saleh untuk menyampaikan cenderahati kepada barisan pembentang kita. Dipersilakan. Dijemput pembentang pertama Dr. Karani binti Zakaria untuk menerima cenderahati dari pihak penganjur. Seterusnya, baik gambar.